Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua sihat walafiat dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak baca petikan daripada buku Taj Mahal Cinta Tinggi Menggapai Syurga yang ditulis oleh Nur Aslina Jusin dan Nur Ansyah Humaira. Dan kata penghantarnya ialah Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Buku ni dah lama saya simpan sebenarnya. Saya rasa saya pun dah habis dah membacanya tadi. Saya belik-belik dekat rak buku tu, saya terjumpa buku ni dan saya rasa saya nak baca petikan daripada buku ni pula. Okey, saya nak pilih tajuk yang saya nak baca untuk menjadi renungan dan pengajaran buat kita semua ya. Tajuknya Jangan Pernah Mengalah. Okey, saya mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkanlah. Saya minta maaf, saya tak sengaja. Ucapan itu bergema lagi dari seorang anak yang khilaf, tapi rupanya hanya dalam hati. Di sana, seorang ibu masih tersinggung kerana ego seorang anak. Saya minta maaf, saya masih sayangkan kamu, cetus seorang sahabat yang tersilap kata. Namun juga hanya di dalam hati. Di sana ada yang sedang memendam 1000 rasa menanti ucapan maaf daripada sahabatnya. Abang, saya minta maaf. Seorang isteri memandang wajah seorang suami tanpa kata, mengharapkan mesej itu sampai sendiri barangkali. Semoga kita cukup rasa syukur untuk membuat kita bahagia. Cukup cubaan untuk membuat kita menjadi manusia yang sentiasa berjuang. Cukup harapan untuk membuat kita sentiasa positif dengan kehidupan dan memiliki cukup kekuatan untuk mengatur ucapan maaf. Tiada manusia yang dilahirkan sempurna sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah. Masa hadapan yang cerah bergantung pada sejauh mana setiap pengalaman yang lalu mampu memberikan pengajaran. Bukan sedikit manusia yang tidak mampu meneruskan kehidupan dengan baik kerana kegagalan dan kesakitan masa lalu yang tidak dimaafkan. Sedangkan boleh jadi kegagalan dan kesakitan itu sebenarnya adalah sumber tumbuhnya hati yang cekal serta kuat dalam menghadapi hari-hari yang mendatang. Ucapan maaf adalah ucapan keramat yang akan melapangkan hati dan menyebarkan bahagia. Ucapan maaf juga adalah tempat untuk merendahkan hati dan meninggikan iman. Lumrah insan biasa, pasti kita tidak dapat lari daripada berbuat silap dalam sedar atau tidak, sengaja ataupun tidak sengaja. Namun, istimewanya orang mukmin, mereka sentiasa bersegera dalam meminta maaf dan membetulkan keadaan. Sebagaimana yang terkandung di dalam ayatnya, Surah Al-Imran ayat 133 hingga 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu. Allah menyediakan syurga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang menafkah hartanya baik pada waktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ketika lidah berat menyebut ucapan maaf, lapangkan hati dan ingatlah keampunan ilahi melebihi luas lautan serta langit yang terbentang. Sedangkan sebagai hamba, kita layak untuk disakiti kerana kita sebenarnya tidak pernah memiliki walaupun sebesar zarah. Kita tidak pernah tahu bila masanya kita akan kembali menemuinya. Jadi mengapa harus reda untuk terus tenggelam dalam keegoan? Kehidupan ini terlalu singkat. Dan alangkah ruginya jika ia hanya dihabiskan dengan amarah dan saling membenci. Kreatifkan cara untuk melembutkan hatimu dengan kemaafan. Antaranya, meningkatkan keyakinan dalam hati bahawa Allah telah mengatur segala urusan kehidupan dengan serba sempurna. Justru, tiada sebab untuk menyesali kesilapan yang berlaku. Lewatilah kembali saat-saat indah yang pernah dilalui, jejak bahagia yang ditinggalkan sekian lama, dan bebaskanlah sepi dengan ucapan maaf yang tulus. Ketika jiwa gersang daripada kemaafan, akuilah bahawa antara kita masing-masing saling memerlukan. Daripada Uqbah bin Amir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Uqbah,
Bagaimana jika aku beritahukan kepadamu tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama? Hendaklah engkau menyambung hubungan persaudaraan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Hendaklah engkau memberi orang yang tidak mahu memberimu, dan maafkanlah orang yang telah menzalimmu. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baghawi. Maafkanlah. Alangkah sedihnya ketika dikelilingi insan-insan kesayangan dalam hidup, namun masing-masing memilih untuk memendam rasa dan tidak mampu untuk memaafkan. Jika ucapan maaf dipaksa sekalipun, ia masih bukan maaf yang tulen, kerana masih belum mampu untuk melakukan kesilapan yang telah dilakukan. Kerana masih belum mampu untuk melupakan kesilapan yang telah dilakukan. Bukanlah maaf yang benar namanya jika hati masih mengenang bekas luka yang boleh membarah dendam. Lepaskanlah diri daripada belenggu keegoan. Luruskan hati agar hati-hati ini saling mendekat dalam ketenangan. Maafkanlah agar seorang anak dapat merasai hangatnya kasih seorang ibu. Seorang teman dapat merasai sayang temannya. Dan seorang isteri sentiasa aman dalam perlindungan suaminya. Kerana bahagia itu hampir mustahil dicapai jika memilih untuk bersendirian. Merendahlah, kerana merendah itu boleh jadi satu permulaan kepada suatu lonjakan yang jauh untuk menggapai bintang. Itu sahaja sahabat-sahabat sekalian. Diharapkan petikan yang saya baca ini membuatkan kita berfikir, bermuhasabah, mencari kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Memaafkan diri sendiri itu akan memberi ketenangan kepada kita, apalagi memaafkan insan-insan sekeliling kita yang pernah berbuat salah kepada kita. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.